Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung hadis ke-5. Menyapu di atas dua khuf. Kalau dalam bahasa Fatani disebut moza. Menyapu atas dua moza. An Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. فقالت ائت عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Shuraih bin Hani, tabi'in, beliau berkata, saya pergi berjumpa Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hukum menyapu di atas dua khuf. Aisyah berkata, pergilah berjumpa Ali kerana dia lebih mengetahui dariku. Dia selalu bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun pergi bertanya Ali. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim tidak musafir. Jadi hadis ini kita boleh tengok sifat Sayyidatina Aisyah yang mana dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Orang tanya dia tentang menyapu dua khuf, dia kata pergilah berjumpa Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali ini a'lamu bihadza minni, lebih alim dariku tentang persoalan sapu atas khuf. Pi tanya Ali, jangan tanya aku tak tahu. Macam itulah kita hanya menjawab apa yang kita tahu. Soalan-soalan yang kita tak tahu, kita syorkan orang yang bertanya tu tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Ada pakar masing-masing kan. Orang tanya kita faraid, kita pun tak berapa nak tahu, kita tanya fulan bin fulan. Ataupun kita baca dulu. Jangan ta'allam la adri, orang Arab kata. Belajar kata saya tak tahu. Jangan semua tahu. Imam Malik, orang datang bawa berpuluh-puluh masalah, yang dia jawab tu berapa saja. Nak baca dah tak tahu. Dia pun kata kami mai jauh dari Iraq sampai Madinah. Imam Malik kata tak kira lah jauh mana apa, aku jawab apa yang aku tahu. Senang hidup ni. Jangan cuba jawab perkara yang kita tak tahu. Nanti dia jadi jahil murakkab. Dah lah tak tahu, jawab juga, memberi fatwa, sesat lagi menyesatkan. Kemudian khuf ni adalah rukhsah. Asalnya basuh kaki. Hukum asal tu dia panggil azimah. Hukum yang kelonggaran ini tak perlu basuh kaki, sapu atas khuf, kalis air, stokin kulit atau stokin plastik, stokin yang menutup daripada jari sampai ke buku lali, tutup kawasan yang wajib dibasuh. Siapa pakai itu dia tak berlubang, tak menyerap air, maka dia tidak perlu basuh kaki, dia hanya sapu atas khuf. Dengan syarat-syarat dia lah. Antaranya sebelum nak pakai itu kena berwuduk yang sempurna. Wuduk macam biasa. Wuduk sempurna baru boleh pakai. Setelah kita berwuduk, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, boleh pakai.
Dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dibawa satu masalah. Orang ni dia berwuduk hampir selesai, tapi tak selesai lagi. Dia basuh kaki kanan, terus dia pakai khuf ke kaki kanan. Kemudian dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf kaki kiri. Maka nanti bila dia batal, dia tak boleh sapu atas khuf. Sebab dia basuh kaki kanan, dia pakai dah. Kena basuh wuduk yang sempurna, wuduk kamil. Punca dia kaki kanan basuh, kaki kiri belum basuh, pakai berapa? Tunggu Ustaz. Terlupa kena cabut. Dia basuh kaki kanan, dia pakai kaki kanan. Dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf kaki kiri. Apa perlu dia buat? Buka dua khuf, pakai balik. Buka dua khuf, kemudian sarung balik. Itu tak apa, sebab wuduknya dah sah. Jadi dia perlu tanggalkan kedua-dua khuf, kemudian pakai semula. Jadi nak pakai khuf bukan basuh kaki je, mana mula daripada basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kedua-dua kaki yang sah, baru pakai. Selalunya kita double dengan stokin. Ustaz duduk di Syria kan, pakai stokin dulu, lepas tu baru pakai khuf. Tidak dia berpeluh melekit tu, tak sedap. Boleh kita pakai stokin, kemudian kita pakai khuf. Nanti bila kita batal, sekarang kita ada wuduk ni, nanti bila batal barulah kita akan sapu khuf. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, kaki tak perlu buka khuf tu, biarkan. Ambil air sikit, sapu atas khuf. Ini dia kena praktik, kena pi. Dia tak mesti musim sejuk, musim panas pun boleh. Orang sakit boleh pakai macam kencing manis tu kan. Susah sangat nak basuh-basuh. Jadi bila ada khuf, tak perlu basuh kaki, sapu atas khuf. Sebab itulah simen kaki ni perlu ditatbik hukum khuf. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum disimen kaki perlu ambil wuduk dulu. Dapat nak info tu kan, sebelum simen wuduk dulu. Tetapi beza dia, simen itu kerana sakit dia tak terhad lah sehingga sembuh. Mungkin doktor pakaikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ikut ilmu doktor lah. Khuf ni bukan pasal sakit, maka dia terhad. Kalau kita tak ke mana-mana, setakat sehari saja boleh pakai. Kalau dalam perjalanan, boleh limit dia 3 hari. Kalau nak pakai lagi, dia kena renew lah. Tanggalkan khuf, ambil wuduk dengan sempurna, sambung pakai. Boleh lagi 3 hari. Kalau kita tak pergi mana, sehari. Cukup sehari 24 jam, kena tanggalkan khuf. Kalau wuduk masih ada, basuh kaki je, pakai khuf. Kalau wuduk dah batal, kena wuduk yang sempurna, baru pakai semula. Itu dipanggil untuk melanjutkan tempoh pakaian. Pakai khuf. Ya, pakcik. Cara, kalau untuk sah dia tak ada cara. Yang penting sapu atas. Al-mashu ala, atas. Bahagian atas ni. Katalah ni kaki, maaf ni kitab lah. Kalau kaki kita ada dalam balutan stokin kalis air tu, sapu bahagian atas. Sapu sikit tak apa. Sikit tak apa. Sikit sudah memadai. Tapi itu untuk sekadar sah, sapulah bahagian mana pun, bahagian atas lah. Depan ke, tengah ke, boleh. Sekali sapu je. Kanan satu, kiri sekali. Kanan sekali, kiri. Tapi adalah kaifiat yang terbaik. Kaifiat yang terbaik, bahagian atas ni kita guna tangan kanan. Kalau untuk sah tangan apa pun tak apa, sapu sikit lah. Untuk yang terbaik, kaifiat yang terbaik, bahagian atas khuf kita guna tangan khututan bil asabi'. Apa maknanya? Kita menggaris satu garisan air menggunakan lembapan hujung jari. Kita bagi basah hujung jari, kita garu macam tu, zerap ke belakang. Tapi tak bunyilah zerap tu. Tangan kanan menyapu bahagian atas, renggang macam ni. Tak perlu rata, renggang macam tu. Macam cakaran lah, cakaran. Kemudian bahagian bawah pula, tapak kaki bawah tu, kita guna tangan kiri melentang begini, tolak ke depan. Dari ujung sekali tumit lah. Tumit, lentang macam tu. Tangan kiri ni, tangan kiri bahagian bawah. Mula atas dulu, atas garu, bawah tolak. Khalas, finish. Kaki kiri pun macam tu lah, ini tarik ni. Itu cara yang terbaiknya.
Ha? Tunjuk ni macam ni. Mana tumit? Ni ialah tumit lah. Ni tumit. Tangan kanan. Gini tangan kanan. Ke betis lah, tarik ke betis. Tangan kiri dari tumit tolak ke depan. Gitu. Sekali cukup lah. Jangan banyak kali, nanti merosakkan khuf. Saya ada khuf, saya duduk ke Uzbek. Selalu saya pergi musim sejuk, seronok main salji. Grup ni yang veteran ni banyak yang takut. Sampai kat salji, dia berguling awal pada kita. Di Malaysia takut nak pakai apa, kita kata pakai long john apa, boleh ke nanti sakit urat. Dia lupa dah, cucu tak pergi kan. Tok dengan Tok Wan ni, bergurau baling-baling salji pula, guling-guling tu. Di Malaysia bimbang pergi sana, seronok. Di Gunung Cimgan. Jadi selalunya orang pakai musim sejuk, tapi dia tak syarat sejuk, musim panas boleh pakai, tak selesa. Musafir tak musafir boleh pakai, no problem. Tapi mula-mula nak pakai tu kena wuduk yang kamil lah, wuduk yang settle, selesai semua. Jadi contoh cat tadi semua tak ada, okey, sah wuduk pakai. Untuk next wuduk selepas itu bila batal, istimewanya kaki tak perlu basuh, muka kena basuh lah. Ada satu tempat saya duk cerita, boleh untuk wuduk seterusnya sapu khuf tak perlu basuh kaki. Ada seorang main tanya, special lah, muka tak payah basuh. Muka basuh lah. Dia duk ingat sapu khuf je. Ada wuduk kena, cuma kaki yang selalunya kita basuh. Bila kita pakai khuf tak perlu basuh. Dan yang nak sejuk ni pun kaki lah, kan? Kalau kita di musim sejuk yang kita malas sekali, kaki basuh kaki. Tu nak lap celah-celah jari lah, sejuk. Kaki dengan telinga lah. Telinga ni selalu kita tutup, kaki kita jaga. Bila dia duduk dalam khuf, kulit kambing ke apa ke, dia suam kaki tu, insya-Allah badan kita tak sakit. Tapi bila dah cukup tempoh dia 24 jam tu dikira daripada kita mula batal, time kita pakai khuf tu kita ada ayat semayang. Kita tak kira tu, kita pakai pukul 9 contoh ada wuduk. Pukul 10.30 kita ke tandas buang air. Jadi kita ingat 10.30 AM hari ini sampai ke 10.30 AM besok, cukup 24 jam. Maknanya kalau lambat batal lagi untung lah. Kami mengaji di Syria dulu, usahakan bagi lambat batal. Kita pakai 9 pagi, kalau boleh tu batal 5 petang, 6 petang, supaya kita boleh lama pakai. Kalau 6 petang hari ni sampai 6 petang esok, kita ingatlah kita mula buang air ke, buang angin ke apa, buang lah. Kita faham sendirilah kan. Gitu. Kalau pakai malam, ambil wuduk maghrib tu, lepas tu sahur pakai khuf maghrib tu, tak batal tak kira lagi. Tengok-tengok tak batal sampai ke malam, tertidur. Oleh kerana kita tak tahu time yang tepat kita tidur. Tuan-tuan tahu pukul berapa tuan-tuan tidur tepat? Tahu tak? Dalam bab tidur, kata ulama mazhab Syafi'i, oleh kerana kita tak tahu waktu, jam berapa, minit berapa, saat berapa tidur, melelakkan mata, tak tahu kan? Maka untung dia bila jaga tu baru dikira. Time jaga tengok 5.30 pagi hari ini sampai 5.30 pagi besok. Untung lah. Bukan wajib kita pakai selama itu, tapi itulah rukhsah. Kalau nak pakai sejam 2 pun boleh. Kalau nak pakai paling lama, dari 5.30 pagi kita jaga sampai 5.30 pagi esok. Kalau tak tidur malam tu lagi tak batal, tak mula kira lah. Tempoh pemakaian dikira dari mula batal dan khuf berada di kaki. Jangan tanggalkan khuf. Kalau tanggal kena basuh kaki macam biasa lah. Itulah. Buang angin batal lah. Tengok jam. Buang angin tengok jam. Kemudian dia jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu rasa dah cukup sehari, cukup ke belum cukup? Cukup ke belum cukup? Tak boleh. Tak boleh dah kita sapu khuf, kita mesti berwuduk basuh kaki. Itu kerana ada kaedah ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Kelonggaran tidak ada kaitan dengan ragu-ragu, dia mesti yakin.
Kalau kita ragu-ragu, dah cukup ke tak cukup lagi sehari, tak boleh pakai dah. Gitu. Di rukhsah lah, rukhsah. Dan rukhsah juga kena ingat dia tiada kaitan dengan maksiat. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Orang dalam ihram pergi pakai khuf, dia pergi umrah, dia pakai khuf kaki. Lepas tu dia wuduk batal, dia pergi bilik air sapu khuf. Tak boleh, pasal pakai tu sendiri dah dosa. Orang lelaki, perempuan tak apalah. Orang lelaki mana boleh menutup jari-jari kaki. Kita kena pakai kasut Jepun kan, slipper tu. Jadi sekiranya rukhsah tu ada kena-mengena dengan maksiat, maka dia tak dapat apa-apa keistimewaan. Khuf ni keistimewaan dia tak perlu basuh kaki. Dalam Quran, faghsilu wujuhakum, muka kena basuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kena basuh sampai siku, lebih lagi bagus. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sapu sebahagian ataupun seluruh, khilaf kadar sapuan. Kemudian kaki disebut wa arjulakum, maknanya kaki bukan sapu, asalnya kaki basuh, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala saja. Wa arjulakum dengan fathah, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki hingga buku lali. Itu bacaan yang tepat lah. Ada juga qiraat baca wa arjulikum, tapi itu bukan membasuh kaki, membasuh khuf yang berada di kaki, menyapu, minta maaf. Dalam Syiah, aliran Syiah, pakai khuf tak pakai khuf, kaki boleh sapu sikit-sikit lah. Itu tak betul lah. Kaki kena basuh kecuali pakai khuf dengan cara pemakaian yang betul, maka tidak wajib membasuh kaki, hanya menyapu khuf. Sapu kaki tak boleh, sapu khuf je boleh. Timbul satu soalan lagi, bolehkah sapu stokin? Makcik-makcik pakai stokin kan, nak ambil wuduk malas buka stokin sapu. Al-mashu 'alal jawrabain. Kata Syekh Mustafa di Bulbugha, dia kata dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memang ada peruntukan orang pakai stokin. Tak perlu buka stokin. Ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, stokin sapu sikit-sikit ayak. Tetapi mazhab Imam Ahmad ni kita kena tengok muwasafat stokin yang dia maksudkan macam mana. Bukan stokin macam ni. Stokin tu dipanggil muna'al. Stokin tu dia ada siap dalam kasut. Kita saruk kasut tu 2 in 1. Stokin duduk dalam kasut. Ada orang jual ke? Ada tak? Ni stokin asing, kasut asing kan? Ni pakai kasut terih sekali, kira selesa kasut tu. Bahagian atas dia dekat betih tu stokin, bahagian bawah kasut. Kasut tu dah ada siap, lekat sekali. Ada ke? Tak ada. Jadi tak timbullah isu sapu stokin. Dalam fiqh muqaran dia ada tulis, guru kita Syekh Mustafa di Bulbugha, dia kata ni kira baca tajuk je lah. Mazhab Hanbali ada sapu atas stokin. Tu orang panggil GBT, geng baca tajuk. Dia tak baca isi dalam. Stokin dia mesti bersekali dengan kasut. Lepas tu ada lagi stokin tu tidak menyerap air. Stokin kita nipis sangat. Jadi dia sebut stokin, hakikatnya khuf juga. Kulit lah. Stokin kulit. Gitu. Stokin kulit, khuf lah. Kan? Stokin kulit. Jadi stokin kulit tu apa? Khuf lah. Bila cukup syarat-syarat dia, melekat di kaki, tak berat, kemudian kalis air, sebutlah stokin ke apa nama pun, tetapi menepati syarat khuf, khuf lah tu. Cuma digunalah istilah jawrabain, al-mashu 'alal jawrabain. Jawrab tu bukan stokin yang sekarang. Stokin sekarang kena buka lah. Kena buka. Dalam pengajian orang tanya, pernah tengok ada orang tak buka stokin, sapunya tu. Dia kata tu jahil lah. Dia tak belajar betul-betul mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali macam kita juga, ada sifat-sifat dia. Sama ada stokin tu melekat dengan kasut, atau stokin tu tebal, tidak serap ayak. Jadi khuf lah tu. Kesimpulannya tak bolehlah stokin, sapu air atas stokin, wajib dibuka basuh kaki, kerana stokin yang Imam Ahmad maksudkan tiada di pasaran zaman sekarang. Teruslah
cara Rasulullah wuduk dah. Bangun tidur. Oh, yang tu dia pakai khuf sebelah malam. Kemudian wuduk dia tak batal, masih ada wuduk. Kemudian dia batal dengan tidur lah. Tidur tak tetap papan punggung. Oleh kerana kita tak dapat satu kepastian kita tidur pukul berapa, minit berapa, maka time jaga tu dikira. Muddatul mashi tu dikira setelah jaga. Ini yang untung sekali. Untung sekali yang ni. Bila jaga tu 5:30 pagi, makna aku boleh pakai lagi. Kalau nak pakai lah, nak pakai sampai 5:30 pagi esok pun boleh. Tapi subuh esok tu dah cukup 5:30, nak sembahyang subuh tu berwuduk kena basuh kaki lah. Ini kalau nak pakai balik, pakailah untuk hari berikutnya pula. Dia macam lesen lah, dia ada tamat tempoh kan. Bila tamat tempoh boleh diperbaharui, boleh pakai lagi. Di Syria dulu bila sejuk kan, memang pakai hari-hari ya. Malah nak basuh kaki. Alhamdulillah ada kelonggaran ni, seronok. Tapi muka kena basuh. Ada orang yang salah faham ni, memang jumpa saya, ustaz seronok pakai khuf. Ada jual di mana? Saya kata seronok tak mana? Seronok muka tak payah basuh, apa tak payah basuh. Dah salah tu, muka kena basuh. Tangan sampai siku kena basuh. Kaki je. Terus bersetubuh mewajibkan mandi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa fi riwayatin li Muslim wa illam yunzil rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki duduk di antara 4 cabang, di antara 2 paha isterinya, kemudian dia menggaulinya, maka wajiblah mandi. Dalam riwayat Imam Muslim, wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Ada riwayat apabila bertemu 2 khitan, diguna bahasa begitu, maka wajiblah mandi sekalipun tidak keluar air mani. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita pemansuhan. Pemansuhan ni begini, di peringkat awal Islam bersetubuh tidak wajib mandi. Yang wajib tu ialah inzal, keluar mani. Keluar mani dengan mimpi ke, keluar mani dengan bersetubuh ke, siapa keluar mani wajib mandi. Siapa tak keluar mani tak wajib mandi. Jadi persetubuhan yang tidak sampai inzal tak wajib mandi. Itu di awal Islam lah. Bersetubuh tak inzal tak wajib mandi. Kalau suami inzal, suami mandilah, isteri tak payah mandi. Itu di peringkat awal. Kemudian dimansuhkan. Hadis ni memansuhkan lah. Hadis yang awal tu innamal ma'u minal ma'. Nabi kata hanya wajib air kerana air. Gitu. Innamal ma' minal ma'. Hanya sahaja wajib air, yakni wajib mandi disebabkan air. Air disebabkan air. Kemudian dimansuhkanlah air ke tak air ke, bersetubuh tu namanya junub walau tak inzal. Contohnya dia bersetubuh kemudian rumah jiran terbakar. Oh, lari dia. Lari dia, rumah jiran terbakar, telefon bomba kelang kabut semua. Kena mandi jugalah. Bila sampai ke had hasyafah. Hasyafah tu dia punya itulah, kalau surat orang panggil letter head, letter tu, head dia tu, bila sampai ke kadar itu wajib dah mandi, walaupun tidak inzal. Dalam agama kita ni ada banyak hukum yang dimansuhkan. Itu tujuan Imam Munziri masukkan hadis ni. Nak abang kata hukum-hukum ni dia berubah-ubah. Kemudian dia tak berubah lah, dia stabil. Setelah Nabi buat haji di Padang Arafah 9 Zulhijjah, hari Jumaat Nabi wukuf, petang dekat-dekat nak maghrib turun ayat al-yaum, today. Nak abang kata hari ni tak ada nak ubah-ubah hukum. Allah nak beritahu al-yaum tu today lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tu tafsiran dia panjang, yang kita nak ambil mulai hari ni tak ada ubah-ubah dah.
Dulu berubah. Dan saya bercadang nak menulis buku perbahasan nasikh mansukh dalam Quran dan hadis. Duk tengah kumpul lah. An-nasikh wal mansukh fil Quran wal hadis. Banyaklah yang berubah. Perempuan mati, suami mati, bukan perempuan mati. Perempuan suami mati panggil apa? Janda kan. Balu. Berapa iddah? Awal-awal dulu setahun lah. Haulan ghaira ikhraj, tak boleh keluar pergi mana-mana. Haul tu setahun. Haul, kan orang duk sebut haul tu memperingati dah setahun syekh ni mati, ulama ni buat haulan. Hari memperingati genap setahun genap. Dulu ada dalam Quran haulan ghair, tak boleh ikhraj keluar. Tak boleh pi Yawata, Pasaraya, tak boleh pi beli belah, duduklah setahun dalam rumah. Kemudian diringankan 14 hari je, 4 asyhurin wa asyra. Banyaklah pemalsuan. Asalnya kalau kita terpijak tai ayam najis, kita wajib basuh 7 kali. Macam pijak tai anjing tu, 7 kali. Kemudian diringankan sekali pun tak mengapa, 3 kali sunat. Sekali wajib, 2 kali sunat. Asal mandi wajib 3 kali, mandi lap, mandi lagi. Bil layak je noh. Nak pergi kerja lambat, mandi rata tu, tutup shower tu, buka pula, mandi lagi. Kalau terjun dalam kolam tu, terjun naik rasa dah rata, terjun sekali lagi, 3 kali. Kemudian diringankan, yang penting rata sekali cukup, rata seluruh badan. Banyak nantikan buku. Buku ni apa, kita mengikuti peredaran syariat. Gini tukar ni, kiblat Aqsa Mekah semua masuk dalam tu lah. Itu. Jadi bersetubuh tak wajib mandi, inzal aja wajib mandi. Kemudian dimasukkan hak inzal ke hak tak inzal ke, dua-duanya wajib mandi. Baik, kaifiat dah cerita mandi, dia cerita kaifiat pula. Kaifiat mandi wajib. Macam mana Nabi mandi wajib? Saya baca terjemahan saja. Daripada isteri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah ni isteri terakhir. Isteri Nabi ada berapa orang? Sebelahan. Ini yang ke-11. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang ke-11 ni Maimunah binti Haris. Ni pun 2 orang simpan di Mekah. Yang awal dan yang akhir di Mekah, dikebumikan. Baki lagi 9 di Madinah. Macam itulah. Awal di Mekah, di Ma'la. Maimunah ni di Sarif, dalam highway lah. Kalau kita naik bas nak ke Madinah tu, ada, tanya driver bas lah, di tepi jalan sebelum kita keluar dari tanah haram Mekah. Dia cerita, saya meletak air mandian berdekatan Rasulullah. Tahu dah Nabi nak mandi ni hanya secupak, tak secupak cukup dah. Dia sediakan khidmat seorang isteri kepada suami. Ketika baginda ingin mandi junub, lalu baginda membasuh pergelangan tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Maimunah tak ingat dah Nabi basuh 2 kali ke 3 kali. Nabi siram air macam wuduk lah, siram ke tapak tangan. Kemudian baginda tengok celup lagi, sedangkan Nabi berjunub. Junub mana boleh celup? Macam wuduk lah kan, ada hadas. Orang yang ada hadas tak boleh celup air, nanti jadi musta'mal. Tapi begitulah cara Nabi, masuk tangan dalam air, celup dalam kahal. Hak mula tak apalah, tuang ke pergelangan tangan. Sekarang baginda memasukkan tangannya ke dalam bekas. Baginda menuang tu bukan mana menuang, baginda ambil ni, faghasala kaffayhi thalathan thumma adkhala thumma afragha bihi. Nabi tuang tu guna tangan, baginda menuang air menggunakan telapak tangan ke kemaluan dan membasuhnya dengan tangan kiri. Tangan kanan mencedok air, tangan kiri menggosok. Jadi mandi wajib ni kita fokus kemaluan dulu, cuci kemaluan dulu. Mula tuang tapak tangan 2, lepas tu cedok, tuang ke kemaluan, simbah ke kemaluan, gosok. Kemudian baginda memegang tanah, pasal tak ada sabun lah, kita
Kita sekarang ada sabun. Untuk bersih kemaluan ni Nabi menyental dengan tanah. Dengan tangan kiri, sambil menyental tangan kiri ke tanah dengan sentalan yang agak kuat. Kalau ni sabun lah kan. Sabun paling baik tu sabun tanah. Sebab tanah ni dia, kalau najis anjing khinzir tu pun dia boleh menghilangkan kesan najis tu. Tanah kuat. Jadi tak wangi. Tanah tak wangi, tapi dia ada kekuatan untuk menanggalkan bakteria. Bakteria yang paling kuat ni anjing lah. Kuman layak liok ni tu sangat kuat. Kemudian baginda berwuduk seperti hendak solat ambil wuduk. Wuduk ni ada dua kaifiat. Ada riwayat Nabi berwuduk, kaki Nabi tak basuh. Nanti selesai mandi baru basuh kaki. Ada satu cara lagi, Nabi basuh kaki. Macam biasa. Macam wuduk nak semayang, mana complete. Kedua-duanya boleh kita lakukan. Berwuduk. Kemudian dah selesai wuduk, kemudian menuang air ke atas kepalanya 3 cebok. Ambil air dengan tapak tangan, tuang atas kepala 3 kali. Maksudnya Nabi akan basahkan seluruh rambut di kepala. Maknanya Nabi mandi wajib ni bermula dengan kepala. Hak tadi tu bukan mandi lagi. Basuh tangan 1, basuh kemaluan 2, wuduk 3. Wuduk ada riwayat wuduk sehingga membasuh kedua-dua kaki. Ada riwayat kaki disimpan untuk dibasuh selepas mandi wajib. Basuh tangan, basuh kemaluan, wuduk, kemudian mandi. Mandi Nabi mula kepala. Orang Melayu mandi mula apa? Kaki dulu. Sejuk. Orang panas. Lagi pening kepala. Tapi adakah Nabi tak ambil kira bab-bab tu? Nabi mandi kepala dulu, ambil air kan, simbah kepala, gosok. Pasal rambut banyak, bagi rata ni dulu, nanti kita jurih badan tu senang. Takut rambut ni ada hadas yang tak terangkat. Nabi pernah kata dekat Sayyidina Ali, kalau ada satu helai rambut yang tak sempurna mandi, fu'ila kadha wa kadha minan nar, kamu akan disiksa dalam neraka bermacam-macam siksaan kerana selai rambut. Sayyidina Ali dengar-dengar macam tu, dia tak berani taruh rambut panjang. Taruh rambut boleh, tak ada masalah. Sayyidina Ali lepas tu rambut macam saya, pendek sedia, panjang sikit, santai. Sekhiau rambut panjang, takut mandi tak ada selai, tak basah, jaga. Bukan tak boleh rambut panjang, boleh. Yang maksud Nabi bagi perhatian kepala. Tu mandi wajib, Nabi akan mula kepala dulu. Kita kaki dulu, kaki naik lutut. Tapi Nabi ambil air semayang tu, badan dah bersedia, muka basuh, tangan, kaki pun dah basuh dah waktu wuduk tu kan. Kalau ikut kaifiat yang basuh kaki lah. Kalau kaifiat tak basuh kaki, memang kaki tu dibiarkan. Mandi kepala, mandi badan ke bawah, selesai mandi baru basuh kaki, keluar. Soalan, tak perlu ambil wuduk dah kah? Tak perlu dah. Kalau kita mandi wajib, kita tak perlu ambil wuduk dah. Dengan syarat, ketika mandi kita tak buat benda yang membatalkan wuduk. Kalau sambil-sambil mandi tu buang air, sambil-sambil mandi tu buang angin, tu lepas mandi memang kena berwuduk lah. Sambil mandi sentuh kemaluan. Nabi tak sentuh kemaluan sebab tadi tu dah basuh, dah lengkap dah. Dah basah semua dah, nanti tak payah usik dah kemaluan tu. Kalau kita mandi, nanti usik dia batal, batal kena ambil wuduk lepas mandi. Memadai dengan mandi saja, tak perlu ambil wuduk sekiranya ketika mandi itu tidak membatalkan wuduk. Kemudian baginda berwuduk, kemudian menuang air kepala, kemudian membasuh seluruh badan. Badan belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali. Kemudian baginda menjauhkan diri dari tempat berdirinya tadi kerana mandi, lalu baginda membasuh, ni baru basuh kaki. Lalu baginda membasuh kakinya. Saya, Maimunah, memberi kain tola kepada Nabi untuk lap lah tu, kain tola kan. Tetapi Nabi tidak mengambilnya. Kain tola tu maknanya Nabi tak lap. Nabi pakai kat pinggang, Nabi keluar. Di hujung ni ada isu lap tak lap ni. Sunat tidak mengelap tubuh dengan kain tola. Tola pakai di pinggang, tidak dilap. Tapi takut isteri marah lah pula. Masuk bilik menitik-nitik. Rumah Nabi dulu tak apalah, pasal ada serap, menitik-menitik. Hadis ini menjadi dalil wuduk eloknya jangan lap. Kerana Nabi air mandi yang banyak tu pun Nabi tak lap. Air ibadah.
mandi ibadat. Tidak. Kalau boleh lah bincang dengan isteri lah, bagi dia faham dulu. Dalil ambil air semayang jangan lap tak ada. Dikiaskan di sini. Kalau mandi pun Nabi tak lap, apatah lagi wuduk. Wuduk Nabi kita tak tahu Nabi lap tak, tapi mandi itu tidak lap, wuduk tentunya mafhum lah orang panggil. Mafhum ni benda faham sendirilah. Jika mandi Nabi tak lap, maka apa yang kita dapat faham wuduk pun Nabi tak lap. Tuan-tuan duk lap wuduk? Ya, betul. Yang kedua, dalam hadis, dosa akan keluar bersama titisan air. Kalau lap dia tak menitik, masalahnya. Ma'a qitratil ma' atau ma'a akhiri qitratil ma' dalam Riyadhus Salihin. Dosa-dosa kita dengan Allah, bukan dengan orang, dengan Allah. Dosa dengan Allah akan keluar bersama titisan air atau titisan terakhir. Jadi kalau lap dia tak ada awal akhir, habis kering. Biar menitik keluar dosa. Dosa tangan, dosa mulut, apa semua. Jadi begitulah. Kalau kita buat carian Nabi berwuduk lap tak jumpa. Ulama mengkiaskan mandi Nabi tak lap sudah tentu. Wallahu alam, wuduk pun Nabi tak lap. Kecuali bila mudarat. Tak lap itu ada kelebihan, tak lap. Tapi bila sejuk, penyakit. Tadi kita ikut tadi ya. Yang mana didahulukan? Mengelak mudarat lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Jangan duk kira pahala, sakit lagi. Kalau pergi ke negara sejuk, memang diberi kain tuala. Dia ada 2 kain tuala di Uzbek tu, yang jaga tandas tu. Tandas tak perlu bayar, tapi orang Malaysia ni jangan orang buat baik, dia mesti suar duitnya. Itu orang Malaysia bagus. Dia punya penjaga tandas tu tak letakkan duit tabung bang. Dia akan bagi tuala putih, lap muka dengan tangan, tuala hitam lap kaki. Yang tu Ustaz Zamri pun lap sejuk. Kita lupa mazhab Syafi'i sebentar. Dan memanglah untuk mengelak daripada mudarat, lap sejuk. Waktu tu kita boleh harus lap. Terus ni tajuk ni sebenarnya tidak boros dalam penggunaan air. Nabi guna sikit-sikit ya. Rasulullah selalu berwuduk dengan secupa air dan mandi dengan segantang hingga ke 5 cupa air. Jadi kita kalau tak boleh nak ikut Nabi 100% pun, kita cuba buka pipe tu slow-slow, jangan kuat sangat. Kalau buka pipe mesti lebih daripada secupa. Sahih. Air keluar kan. Kita cuba minimalkanlah, buka lah slow, jangan kuat. Kalau nak bagi cukup secupak, macam saya bagi tahu lah, dia kena celup lah, ataupun guna satu botol air, tuang sikit-sikit, insyaAllah dapat secupak. Secupak tu boleh tengok dalam Google lah, berapa dia punya liter, air berapa liter satu cupak. Nabi pernah tegur sahabat nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berwuduk di tepi sungai, dia guna air banyak sangat. Dia kata apa salahnya wuduk tepi sungai, menitik masuk sungai balik. Dia basuh 4 kali 5 kali muka. Nabi tegur. Nabi kata kenapa boros? Sayyidina Sa'ad kata tak apa, ayak masuk dalam sungai balik. Kan? Macam kita ayak kolah, kita basuh kolah, dia masuk dalam kolah balik. Apa salahnya? Salah Nabi kata. Pemborosan dalam berwuduk, boros. Jadi walaupun dia masuk dalam sungai, itu juga dikira boros. Kenapa berlaku pemborosan air? Sa'ad berkata, apakah dalam wuduk juga ada boros? Nabi kata, ya, sekalipun berwuduk di tepi sungai yang mengalir. Jadi, kalau kita kolah masjid pun, tak perlu kita cedok satu, kedua tapak tangan penuh, full ni tak perlu. Nabi kalau basuh muka, Nabi guna 2 tangan cedok. Tapi bukan mesti penuh. Ambil sikit sudahlah. Muka kita kan besar mana pun. Ni, kalau cedok tu lagi tak penuh, ambil penuh. Bukan basuh muka ya, basuh kali dengan baju-baju. Allah suruh basuh muka, basuh baju sekali. Ambil sikit dah ujung-ujung ni ya. Guna 2 tapak tangan, tapi kadar yang memadai sudah. Apa salahnya basuh lagi dia jatuh dalam kolah tu juga. Tak surut ayak. Betul. Tapi Nabi tegur sahabat.
Apatah lagi kalau sampai 4 kali, 5 kali, cukup 3 kali sudah memadai. Tiga. Lebih makruh kalau air sendiri makruh. Kalau air surau, air pakat ni 4 kali, 5 kali haram. Pasal bukan air milik kita, hak orang ramai. Air masjid, air surau yang dibayar bil ni oleh orang ramai, kita basuh 4-5 kali makruh. 3 aja. Banyak orang was-was yang kerana nak puas hati, akhirnya dia memuaskan hati iblis. Air sendiri kalau lebih makruh. Air orang ramai kalau lebih haram. Tidak hilang keyakinan disebabkan syak. Ni ragu-ragu. Dia ada semayang. Kemudian dah lama dia fikir batal ke tak? Ya tak, lama ni batal ke tak? Jawabnya tidak batal. Bila kita ragu-ragu, kita kembali kepada yang asal, yang yakin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu rasa sesuatu di dalam perutnya, dia ada wuduk, dia ada semayang, lepas tu dia rasa macam perut dia memulah, berangin, dia confuse ni jangan pedulikan dia, tak peduli. Adakah keluar sesuatu atau tidak? Berbunyi itu bunyi dalam perut ke bunyi di punggung? Tak yakin, kira wuduk kita masih kekal. Maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid. Yang ni orang tengah semayang ni, kadang-kadang syaitan ganggu. Dia tengah semayang, dia rasa perut dia macam tapi dia bunyi dalam, bunyi lapak, bunyi angin. Dia tak yakin, kata angin itu keluar. Nabi kata jangan keluar dari masjid ni, jangan berhentikan solat. Janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid, mana jangan berhenti solat, terus solat, terus sehingga dia mendengar bunyi punggung tu lah, kentut tu, atau mendapati bau. Kadang-kadang bunyi tak, tapi bau dia antara dua je. Ada yang berbunyi tidak berbau, ada yang berbau tidak berbunyi, ada dua-dua sekali, bunyi pun pada, bau pun teruk. Kalau dia yakin lah, maksudnya dia yakin, kata dia dah keluar angin, tak salah. Batal lah tu batal lah. Jangan duk tuduh orang pula, ni bau-bau siapa punya ni, bau dia lah. Syaitan memang dalam hadis disebut waktu kita sujud, kadang-kadang syaitan dia buka punggung kita tu, punggung yang melekat je. Bukan kalau angin, punggung tu macam melekat sikit. Maaf cakap, bila dia sujud terbuka lah bunyi tu. Kita pun kentut ke apa benda ni, tapi tak yakin lah. Dia ber-50-50 terus solat. Tapi kalau dia bunyi bok, tu kan dia ada tu, hati dia ada. Jangan duk fikir apa ni ya, atau ada buat fikir. Dah yakin tu berhenti ya. Pergi ambil wuduk, semayang lain, mula lain. Jadi keraguan lah ni, di dalam bab ragu ni memang ada perbahasan dia. Kalau tengah tawaf, kalau ragu angka kena ambil sikit. Ikut tawaf ni 6 ke 7 tau. 6. Salat pun kalau angka rakaat 3 ke 4, 3. Ambil yang sikit. Syekh Ahmad Fahmi Zam-Zam, dia kata kalau cucuk lain pula. Makan cucur kuih tak kuih. Mai nak bayar berapa biji ni? Kari pap tadi 5 ke 4, kira 4 lah. Tak boleh. Makanan banyak bagi lebih, takut tak halal kan. Jangan duk guna yang ni. Saya makan kari pap 4 ke 5, tak apa, saya bayar 4 je lah. Ambil yang sikit. Kalau makanan ambil yang banyak, lebih tak apa, sedekah. Tak bankrupt kedai. Ya. 2 rakaat salat, pusingan tawaf, gitulah. Kalau makanan makanan kena banyak. Kalau nasi bungkus itu boleh bilang bungkusan dia. Kalau dah makan kuih,
Duduk dalam perut dalam kita pun confuse berapa biji. Itulah tadi tak mau tunjuk siap-siap kan. Kalau bungkusan nasi lemak tu boleh bilang lah berapa kertas dia. Ya, pakcik. Ya. Kalau keluar daripada depan pun, yang penting keluar daripada kemaluan, batal. Keluar sesuatu dari dua jalan. Jadi kalau keluar angin daripada kemaluan depan pun batal. Dengan yakin lah. Dengan yakin itu angin keluar, batal. Apa-apa yang keluar dia membatalkan. Ulat ke, apa ajalah, cacing kerawit ke, batu ke, angin lah, selalunya angin dengan najis lah kan. Angin najis, air kencing, batu karang ke, semua tu membatalkan. Setiap yang keluar dengan yakin lah. Kalau ragu-ragu kira tak keluar, pasal dia benda dalam. Bila kita ragu-ragu tu kembali kepada asal dia dari dalam. Selagi tak yakin dia duduk dalam. Gitu. Kalau angka 6 ke 7 tawaf, 6 lah. Pusing lagi lah. Isteri kita kata, hai 7 dah. Tak apa, hampir berehat aku pusing lagi. Sebab hati tak sama. Kita takut dia bilang silap. Dia kata kita bilang silap. Tak apa, siapa yang hatinya rasa 7, okey, yakin. Yakin 100%. Kalau kurang tu, zon, sangka. Sangka ni kita lebih daripada 7, tapi ada sikit rasa macam 6. Sekali lagi ya, bagi puas hati. Ke sa'i kalau sebelah pergi tu ganjil kan, 1, 3, 5, 7. Belah pulang tu 2, 4, 6 kan. Dia akan ragu macam tu lah. Kalau belah ni 2 ke 4, dia akan macam tu. Dia takkan ni 2 ke 3 dah. Dia one way. Belah ni ganjil, belah ni genap. Tapi ada juga orang tanya, saya ni ragu-ragu kan, 2 ke 3, mana dia tak erti bilang. Sa'i pi tu semuanya ganjil, balik semua genap. Dia boleh ragu, ustaz saya apa ni lah, ni kali ke 5 ke 6. Tak jadi macam tu. Dia 5 atau 7 macam tu. Tetapi ragu-ragu ni, kalau kita mula-mula yakin, kita pusing tu kita yakin ni 7 ni. Nak habis dah ni 7 ni. Habis kita pun pergi semayang sunat apa? Sunat tawahan. Nak tawaf. Ketika kita sedang semayang tu, syaitan bisikkan kepada kita, tawaf tak cukup tu, 6 tu, bukan 7, 6, 7. Waktu tu kita tak payah layan dia. Kita kata ni syaitan lambat pick up. Aku dah semayang sunat tawaf baru nak main kaca, lantak pick up. Dia ada kaedah lain pula. Asyakku ba'dal faragh minal ibadah la yu'athir. Keraguan selepas selesai sesuatu ibadat, ragu itu tidak memberi kesan, tidak ada efek. Sebab kita dah semayang dah, duduk tengah semayang tu dia main fikir 6 ke 7 tadi. Dia ragu ni ketika kita sedang melakukan ibadat itu. Duduk tengah berjalan tu fikir ni 6 ke 7, 6 lah gitu. Ni tadi waktu tawaf dengan penuh yakin 7. Kita bergerak nak semayang fikir mula dah, tak usah fikir pasal dah selesai dah. Apatah lagi dalam semayang sunat tawaf, apatah lagi lepas semayang, duduk tengah baca doa lepas semayang tawaf, fikir mula dah, pedok dari. Pasal apa pakcik? Saya tadi tak tahu 6 ke 7. Rasa ragu ni dah tawaf dah selesai. Gitu. Dah selesai habis. Semayang semua kita dah bagi salam wirid dah baru fikir. Aku semayang maghrib ni 3 rakaat ke 2. Fikir tu bila? Wirid. Selepas tu kita bagi tahu syaitan kesianlah, ni syaitan lambat. Dia lambat ganggu. Tapi orang yang tak ada ilmu, dia syaitan gelak jugalah. Lambat-lambat pun pergi semayang lain. Kalau dia ganggu kita ketika sedang solat, ambil yang sedikit. Kalau dah bagi, maknanya kalau lagi kita tak bagi salam tu, masih dalam solat, dalam tahiyat akhir duk fikir ni 2 ke 3 ni maghrib ni, kena bangun tambah satu lagi. Kalau dah bagi salam baru dia timbul keraguan, itu syaitan lambat. Jangan layan dia. Tak peduli, abaikan saja. Orang sebelah kalau dia seorang, tak apa, kita tak perlu percaya dia.
Kita percaya diri kita, bukan kita keras kepala dah. Kemungkinan dia silap bilang, kita tahu lah kita yang buat. Tapi kalau ramai satu masjid tegur kita, dipanggil mutawatir, kita kena akur lah. Kalau seorang tak perlu kerana andaian, kadang-kadang dia nak perkena kita, ataupun dia bilang tak betul, kita sendiri tuan tubuh, kita tahulah kita bilang macam mana. Kalau seorang tak perlu. Kalau jumlah yang agak ramai 10 orang, tak, mustahil mereka berpakat untuk perkenakan kita. Pelik sangat sampai 10 orang, Tuan Haji, memang tak cukup. Ya kah? Tanya semua berkata tak cukup. Kalau waktu baru bagi salam, kita boleh cepat-cepat sambung je rakaat yang tak cukup. Kalau baru bagi salam. Tapi kalau dah lama dah, duk bahas pula, ya kah, sembang pun dah banyak, mula lain. Ya. Ya, lebih. Tadi tak cukup tadi. Imam lebih. Ini lain pula. Okey, kalau lebih, tadi saya faham tadi tak cukup rakaat, kan? Kalau baru bagi salam, masih boleh disambung solat tu. Tambah satu lagi apa yang tak cukup, kemudian duduk tahiyat akhir, sujud sahwi, settle lah. Kalau dah lama bagi salam, kena solat semula. Itu tak cukup rakaat. Kalau lebih dalam berjemaah, imam lebih, kita jangan ikut. Kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni ada dua cara. Yang pertama, niat mufaraqah, habis baca tahiyat akhir terus bagi salam. Tak larat nak tunggu sikit urat. Cara yang kedua, kalau kita kuat, kita tunggu dia dalam tahiyat akhir, nanti dia akan turun, dia baca tahiyat akhir, dia bagi salam, kita bagi salam, dapat pahala jemaah. Hak kedua lebih baik kalau kita tak kalut nak ke mana-mana lah, menunggu dia dalam tahiyat akhir. Imam sah, kita sah. Imam kerana dia tak sengaja, dia bilang 4 ke 3, dia pegang 3 tu yang terlebih tu, betul lah, kerana lupa. Yang batal ni makmum yang ikut imam. Imam berdiri, dia pun berdiri. Padahal dia tahu itu rakaat yang terlebih. Dia tahu. Dia ikut juga, batal. Kalau dia tak tahu, dia pun tak batal. Dia pun macam imam juga. Kita serupa pening ke. Imam berdiri, dia pun apa ni tu 3 ke 4. 3 kot no. Imam berdiri, 3 tu. Dia berdiri. Kalau dia sama masa dengan imam, dia tak batal. Hak duduk memang tak batal. Hak bagi salam awal tak batal. Hak tunggu imam tak batal. Imam tak batal. Imam tak sengaja. Hak berdiri ada 2. Kalau dia ragu-ragu rakaat, imam berdiri, dia pun berdirilah. Dia pun 3-4, 3-4, 3 diri. Tak batal lah sama dengan imam. Tapi kalau dia kata, alah dah 4 dah, kenapa berdiri? Aku berdiri jugalah, batal. Duduk sunat tegur subhanallah. Kalau imam dengar, dia akan turun duduk. Imam akan relin macam tu, tengok semua kat duduk, ke seorang berdiri, turun duduk. Tapi kalau imam pun, ya wajib duduk. Yang tak boleh duduk tu kalau dia berdiri rakaat ketiga, tu masalah tahiyat akhir, tahiyat awal. Kalau berdiri daripada tahiyat awal, dah berdiri tegak, tak boleh duduk. Ini berdiri meninggalkan tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat, tahiyat akhir rukun. Terlebih station memang kena U-turn, turun duduk. Panjang cerita bab solat. Saya ada bawa kitab yang saya terjemah, kitab Arab, Syekh Profesor Dr. Bura. RM50 fiqh solat. Sekali dengan dalil, dengan takhrij hadis, dengan nombor. Ada dalam kita saya bawa 10 naskah ya. Untuk pengenalan. Nak bawa banyak-banyak pun tak muat kereta. Itu memang detail lah. Cerita semayang ya. Semayang sunat, semayang fardu, semayang apa semua. Dan kita buat berjilid. Ada jilid pertama tu taharah, jilid kedua solat. Nanti boleh Hazim ambil Tanwir Masalik, buat turun nak ambil. Kita dah tentulah siapa yang nak. Yang taharah RM20, dia panjang, B5 panjang. Itu cerita taharah saja. Jilid pertama RM20, jilid kedua kulit keras tebal 500 muka surat RM50.
InsyaAllah dia akan sampai 6 jilid yang saya duk buat lah. Sekarang baru jilid kedua, jilid ketiga sedang dalam pembikinan, nak cetak. Saya boleh tengok dia fiqh tu, kitab turas, ada Arab ada Melayu, dan ada sekali dengan dalil-dalil dia. Hazim turun siap-siap. Okey, kita terus ya. Macam mana dia lebih rakaat? Dia teruskan satu rakaat tu. Teruskan. Biar pergi kat dia lah dia. Tapi kalau kita tegur, kewajipan imam ni pula, bila ramai orang tegur, dia melirik mata melihat orang duduk tahiyat, dia wajib duduk. Tak tegur, biarkan dia. Okey, tak apalah. Boleh? Dia dah bagi salam, kita pun bagi salam, kemudian kita tegur dia. Terpulang kepada dia, sujud sahwi boleh lepas salam. Boleh. Kalau dia nak buat lah. Tapi nanti dia kena tutup dengan salam sekali lagi. Kerana solat mesti diakhiri dengan salam. Bila dia dah bagi salam, kemudian kita tegur, Imam 5, kami 4, Imam. Ya kah? Gitu dia buat. Dia pun terus sujud sahwi. Dia kena duduk bagi salam semula. Risiko dia kalau dia buat sujud sahwi, ketika sujud tu dia terkentut, out, batal solat dia lah. Sujud sahwi tu dikira masuk semula solat walaupun telah memberi salam. Semua ada dibahaskan dalam kitab Tanwirul Masali. Tak apa, cakap dalam keadaan tersasul, melatah atau tak disengajakan lah, bukan saja dia, bila orang bertegur dia spontan, ya ke? 6 patah perkataan dimaafkan. Kerana Rasulullah cakap lebih panjang. 6 kalimat dimaafkan. Rasulullah pernah solat 2 rakaat, Zuhur atau Asar. Perawi tak ingat, yang penting solat siang. 2 rakaat di Madinah. Kalau dalam musafir, tak apalah, qasar kan. Di Masjid Nabawi Nabi sembahyang 2 rakaat, terus Nabi bagi salam. Sahabat pun, Nabi bagi salam 2 rakaat, Zuhur 4 kan. Sahabat pun bagi salam juga. Kerana dalam ilmu nasih mansuh ni, rakaat solat asalnya 2. Masuk pemansuhan pula. Waktu Nabi di Mekah, Isra' Mi'raj di Mekah, semayang 50 waktu, Allah mansuhkan tinggal 5 waktu. 5 waktu tu, setiap waktu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 5 waktu kali 2 rakaat, sehari memadai 10 rakaat. Itu di Mekah. Selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sampai di Quba, bina Masjid Quba. Yang pertama, Allah ubah arah kiblat ke Palestin Aqsa. Kemudian Allah tambah rakaat. 2 untuk subuh stay. Untuk Zuhur 2 yang asal, ekstra lagi 2. Sebab itu ada tahiyat awal. Berapa? 4. Di Madinah tu bermula Zuhur 4. Di Mekah 2. Asar asalnya 2. Tu yang ada tahiyat awal tu ikutnya tahiyat akhir. Itu perenggan. Ditambah lagi 2 jadi 4. Maghrib asalnya 2. Bila Nabi pergi Madinah, tambah 1. 2 tambah 1 apa? 3. Sebab tu ada tahiyat awal. Kemudian Insya asalnya 2. Bila Nabi ke Madinah hijrah, Insya tu ditambah lagi 2 jadi 4. Ada tahiyat awal kan? Kalau kita faham ilmu nasih mansur ni, kita akan lepas tu lah tahiyat awal. Memanglah sunat, tapi dia sebagai satu perenggan. Ini rakaat asal, ini rakaat ziyadah, tambahan. Okey? Itu saya sedang bukukan tu. Masalah nasih mansukh dalam Al-Quran dan hadis. Saya susun kumpulkan saja, tak ada apa pun. Jadi Nabi pernah satu hari di Madinah, Zuhur atau Asar yang sepatutnya 4 rakaat, tiba-tiba hari itu Nabi terlupa. Nabi sembahyang 2. 2 ni mana kembali kepada zaman Mekah, padahal duduk Madinah.
Dan kalau musafir itu memanglah ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ard fala junaha alaikum an taqsuru. Kamu musafir tak mengapa kamu boleh qasar, itu pun semua orang faham musafir boleh qasar. Ini tak musafir di Madinah, Nabi sembahyang Zuhur atau Asar dua. Jadi sahabat pun terpinga-pinga dan sahabat pun mengikuti perkembangan sejarah. Mungkin Allah kembalikan kepada dua. Untung lah. Mula dua, kemudian empat, kemudian dua balik. Alhamdulillah. Mana tahu? Selagi tak turun al-yawma akmaltu lakum, masih ada peluang untuk Allah ubah-ubah. Faham tak? Nabi sembahyang dua, sahabat pun Nabi bagi salam, sahabat pun bagi salam. Okey. Nabi bagi salam, sahabat pun bagi salam. Kemudian Nabi keluar, selalu Nabi wirid dulu. Nabi keluar, ada satu tempat tu, ada kayu macam tempat duduk lah, kayu melintang tu. Nabi duduk situ, tangan Nabi begini. Ka'annahu ghadban, sahabat tengok muka Nabi ni macam stres, macam nak marah macam tu. Ya, Nabi memang banyak masalah, kan? Manusia yang paling banyak masalah Nabi. Nabi berehat, duduk termenung macam tu. Nabi memang tak ingat. Nabi ingat Nabi sembahyang empat pada dua. Fala tansa, kamu tidak lupa. Nabi bukan berpenyakit lupa, bukan macam kita. Lupa. Tak buat pen pula lupa. Nabi bukan berpenyakit lupa. Illa masya Allah. Kecuali ada perkara-perkara tertentu yang Allah nak Nabi lupa. Nabi ingat empat. Bila Nabi duduk situ, sahabat pun cuba dekati Nabi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi ni pun tak berani nak tanya Nabi. Seorang lelaki nama dia Dhul Yadain. Tangan dia panjang, dia pun tinggi. Orang tinggi tangan panjang. Dipanggil dia Dhul Yadain, orang yang mempunyai dua tangan yang panjang. Tangan dia lebih panjang daripada tangan orang lain. Bukan pencuri. Tangan memang panjang. Saiz Dhul Yadain, yang mempunyai dua tangan yang agak panjang. Dia ni yang berani. Dia pergi dekat Nabi. Dia cakap dengan Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, dengan penuh adab, nusita am qassarta, tuan terlupa atau tuan semayang qasar? Dengan penuh adab. Nabi kata, saya tak lupa, saya tak qasar, sallaitu 4 rakaat, saya semayang 4 rakaat. Bukan menipu, bukan menegakkan benang yang basah. Nabi kata, saya tak lupa, tak qasar, saya semayang macam selalu 4 rakaat. Zul Yadain ni kata, la, Rasulullah semayang hari ini 2 rakaat saja. Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, betul ke dia ni? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar angkat jari 2. Tak cakap, angkat jari 2. Nabi jalan laju masuk masjid, pergi ke tempat imam, sahabat pun follow Nabi. Nabi terus Allahu Akbar. Rakaat berapa tu? 3. Sambung. Pasal cakap memang cakap, tapi orang panggil kalam yasir, cakap sikit je tu. Bukan forum perdana. Tanya apa-apa, aku tak lupa, aku tak qasar, aku semayang 4 rakaat. Kemudian dia kata, tuan solat 2. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, 2. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan 2, Sayyidina Abu Bakar pun angkat 2, disahkan. Nabi berjalan, Nabi sambung rakaat ketiga, rakaat keempat. Ni pun ikut solat. Tahiyat akhir Nabi buat dulu, lepas tahiyat akhir buat apa? Sujud sahwi 2 kali, kemudian Nabi bagi salam. Ya, ini dalil, walaupun dah bagi salam, masih ada peluang untuk menambah rakaat yang belum cukup. Walaupun dah bercakap, berjalan, banyak perbuatan tu, berjalan. Kita dalam sembahyang mana boleh gerak lebih daripada 3 kali. Tapi dah lupa nak macam mana. Bergerak banyak itu dimaafkan, bercakap dimaafkan. Bagi salam bukan pada tempatnya. Kalau sengaja batal loh. Tak sengaja tak batal, dan sunat ketaksiran itu ditampung dengan sujud sahwi. Salam kita tak boleh, kita tutup solat kita sedangkan rakaat tak cukup, mana boleh bagi salam. Contohlah kita masbuk, kita datang lambat, imam sembahyang 4, kita dapat 3 je, kita kena tambah 1 lagi. Tapi kadang-kadang kita pun pening, imam bagi salam, kiri kanan kita pun cik Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tengok-tengok orang sebelah kita bangkit tambah 1, baru kita teringat, aku kena tambah juga. Itu juga kecuaian, tak dosa. Memberi salam bukan pada tempat salam. Tengok dia mangkit tambah, nak buat macam mana? Mangkitlah tambah. Tapi nanti sunat kita tampung dengan sujud sahwi. Apa salah kita? Salam bukan pada tempat salam. Itu. Kalau tak mau buat sujud sahwi pun tak apa. Sujud sahwi bukannya wajib. Sujud sahwi sunat menampung kecuaian. Kalau tak sujud sahwi,
pahala solat berkurangan. Kalau sujud sahwi dia yang mana terkoyak tu ditampung, ditampal balik, okey lah, complete lah. Sujud sahwi tidak wajib. Jangan kata kena sujud sahwi, sunat atau tidak sujud sahwi itu disunatkan. Saya pernah mayang tu, itu kita kena duduk atas kaki baru kita ingat. Kadang-kadang kita lupa kita duduk bawah. Imam 4, kita 3, kita pun action duduk bawah, tak apa. Satgi aku berdiri ya, satgi aku berdiri, imam bagi salam, kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nak sapu muka, sapu mulut, silap. Ada satu lagi. Tengok kawan berdiri baru teringat, makin berdiri. Kalau kita tercakap pun tak apa, tak sengaja. Cakap, alamak, tercakap kan? Alamak tu bahasa Melayu. Tak apa, satu perkataan baru, dia 6 kalimah dimaafkan. Jangan 7. Melatah tak batal, melatah. Tengah-tengah sembahyang jatuh buah durian. Buah durian jatuh. Dia jenis melatah jatuh buah durian. Oh pocut hantu mana? Oh pocut hantu mana berempat. Tapi itu kecuaian yang jika sengaja membatalkan solat, jika tak sengaja tak batal. Nanti buat sujud sahwi kerana opocot tu. Sujud sahwi. Tak apa sujud sahwi tak apa. Tak apa. Kurang pahala. Itu. Kalau sengaja okey pun batal dah. Dia saja kawan dia telefon, "Hello, hang nak pergi tak ni Ipoh?" Okey. Dia tahu dia sembahyang, dia pergi jawab, "Okey, batal." 2 huruf batal dah. Kita mengaji fiqh, bercakap dengan sengaja 2 huruf batal, bercakap tak sengaja 6 word, 6 kalimah tak batal. Jangan 7. 7 tu dikira banyak sangat. Ada orang sujud sahwi kerana makan celah gigi. Celah gigi dia ada, tadi kan makan mi, ada mi lagi sikit celah gigi. Dia lupa kata dia sembahyang, kalau teringat tak boleh, kena buang lah kan. Buang. Lupa kali tu. Ambil dengan lidah. Telan. Allah, aku sembahyang. Sembahyang mana boleh makan? Makan dengan sengaja batal, makan tak sengaja batal tak? Tak batal. Tapi itu ketaksiran kita. Apa perlu buat? Sujud sahwi. Kadang-kadang orang heran dengan ustaz ni sujud sahwi. Pasal apa? Dia tak tahu kata kita makan cabai celah gigi. Tapi kalau kita jadi imam, janganlah nanti orang tertanya-tanya apa pasal. Masalah ni masalah kita. Kaedah dia, buat sesuatu yang boleh membatalkan jika sengaja, batal. Jika tak sengaja, tak batal. Tetapi disyorkan, disunatkan, kita tampung dengan sujud sahwi. Melatah sujud sahwi kerana melatah. Dan sujud sahwi ni hanya 2, walaupun banyak sebabnya 2. Contoh Rasulullah, yang pertama memberi salam bukan pada tempatnya. Satu, kita kata kesalahan lah, tapi bukan dosa lah. Salah, manusia tak boleh lari daripada salah. Bagi salam bukan pada tempatnya. Satu, berjalan piduk tahun tu. 2, bercakap dengan orang. 3, lepas tu jalan masuk balik kan. Tak cukup rakaat banyak. Walaupun banyak, sujud sahwi hanya 2. Jangan kita kira, aku jalan, bercakap. Jadi setiap salah ni 2, jadi banyak pula sujud sahwi. Sujud sahwi hanya 2. Wa in kathura, sekalipun banyak, kasurat asbabu, sebab-sebabnya. Ya. Apa dia? Batuk. Batuk kalau sengaja batal. Tahan, jangan batuk. Terbatuk tak batal. Gatal terlampau, tahan-tahan terbatuk juga, tak apa, tak perlu sujud sahwi tu. Itu dia terkeluar, dia tak kira kalam tu kira penyakit. Yang kalam ni melatah apa tu, oi mak hang oi, mai bila. Ada orang jenis suka melatah kan, macam mana orang tutup pintu deras sikit, dia tengah sembahyang ni melatah tu, suara yang dia keluar tu salah tapi tak dosa. Ada yang sampai menari-menari lagi, melompat-lompat. Dalam sembahyang mana boleh lompat? 2 kesalahan. Sujud sahwi 2 kali untuk kedua-dua kesalahan. Gitu. Apa dia? Tak. Kita cuba tahan, dia panggil tadafu', dia terbatuk juga. Hati tak mau batuk. Tahan, jangan batuk. Terbatuk juga. Tak apa. Dia beza dengan dehem. Dehem batal. Dehem dia bukan kerongkong, dia mula
Dehem membatalkan solat. Dehem selalunya sengaja. Batuk lain. Dehem yang tak batal ni kalau nak baca Fatihah tak boleh. Perlukan dehem. Fatihah itu wajib, maka kita dehem untuk baca Fatihah. Kalau surah tak boleh dehem. Qul huwa Qul huwa tak boleh. Rokok je lah. Kita punya nak pulun buat surah yang sunat sehingga kita terbuat benda haram. Macam tadi kaedah kucup hajar aswad, sunat, bergaduh dengan orang, haram. Berdehem itu hukum asalnya haram. At-tanahnuh. Dalam kitab Tanwir Masali itu detail. Ada belakang. Dia dengan dalil semua lah, tanahnuh tu tak boleh. Kecuali untuk menyempurnakan wajib, dia guna kaedah tidak sempurna wajib kecuali dengannya maka ia wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Baca Fatihah tu wajib. Nak menyempurnakan bacaan tu terganggu, suara tak keluar, damn, terpaksa, darurat. Apa-apa yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya maka ia jadi wajib. Wajib berdehem ketika tu. Dehem hukumnya haram, batal solat kecuali nak bagi boleh baca Fatihah. Baca ni ada dua. Kalau menguatkan Fatihah itu sunat. Al-jahru bil qiraah sunat. Takat boleh baca je, bukan bagi kuat. Baca pelan pun tak apa. Maknanya kalau kita boleh baca pelan, jangan berdehem. Tidak boleh berdehem untuk menguatkan Fatihah. Kerana rukun solat itu baca Fatihah. Imam pun suruh baca Fatihah. Bagi kuat tu lain, itu sunat. Membaca dengan suara yang kuat itu sunat. Membaca itu rukun, dengan suara yang kuat itu sunat. Jadi kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh pergi baca tapi pelan, tak apa, jangan dehem. Itu kena ada fik dehem. Berdehem ni sampai tak boleh baca tu, tak bunyi pop. Maliki yaumiddin. Selagi boleh baca Fatihah, tidak boleh dehem. Makmum memanglah baca kuat-kuat apa, baca pelannya makmum. Imam, saya cerita imam. Imam tidak boleh berdehem untuk menguatkan Fatihah. Dehem hanya untuk membolehkan baca. Ada tulis semua siap dengan dalil, nota kaki. Hadisnya, ayat Quran. Memang lengkap. Monti mana? Monti semayah. Aha. Tak boleh ke kalau dia dehem untuk menguatkan suara, memang tak boleh. Mazhab kita lah, mazhab lain mungkin boleh. Kalau tengok di Mekah kadang-kadang dia berdehem juga. Maliki yaumiddin. Tu kan batuk tu. Batuk dia bunyi lain, dehem ni dia sikit lah. Batuk kalau kerana penyakit gatal boleh batuk. Batuk kerana gatal, jangan gatal batuk. Sikit-sikit batuk, tu gatal batuk. Batuk kerana gatal lain, gatal batuk tu lain. Senawa bukan kuasa kita dia jadi kan, tu tak apa. Tak apa. Jenuh tahan lah. Tak. Jenuh tahan lah. Menguap pun tak apa. Tapi seboleh-bolehnya jangan buka mulut. Kalau tanya menguap, Nabi kata idza tasa'ab ahadukum, apabila menguap seseorang kamu, fal yumsik ala fi, maka tahan mulut, jangan nganga. Macam ni. Macam beruk. Okey, jangan nganga. Keluar air mata, puas. Sekejap. Kemudian sambungannya, kalau dah buka mulut, maka tutup dengan belakang tangan kiri. Itu dimasuk dalam tajuk menutup, macam pakai mask ni kan. Menutup muka dalam salat, orang lelaki pakai mask, orang perempuan pakai purdah, hukumnya makruh kecuali bila diperlukan. Antaranya Nabi kata bila dah tenganga, tutup. Nabi menyuruh kita tutup, ada sebab. Bukan saja tutup. Tutup pasal menguap dan tutup pasal COVID kan. Ada sebab. Saja tutup makruh. Jadi itu hadis menguap tu boleh diguna pakai hadis mas juga. Hadis mas, memakai mas ketika solat. Kalau ada sebab musabab, dia sesema ke apa, dia tak takut ke orang, dia takut orang takut dia.
Dia kata aku tak takut orang, insya-Allah orang nak salam okey, tapi diri dia tu dia macam demam sikit. Dia takut dia penyebarkan. Kalau dulu pakai mah ni kita takut orang. Sekarang ni dia lebih, kalau kita ada masalah kita takut orang takut ke kita gitu lah. Lebih baik kita jagalah. Tak makruh lah, saja-saja pakai makruh. Ada sebab tak makruh. Antara sebabnya ialah menguap ternganga mulut. Memang Nabi suruh tutup dengan tangan kiri belah belakang. Supaya orang tak nampak gigi siung kita kalau tak tutup. Dalam riwayat lain sebut fa inna syaitan yadkhul, syaitan boleh masuk dalam mulut yang tak ditutup. Masuk lentur, masuk dalam badan kita. Kacau. Jangan bagi dia masuk. Boleh dah. Dia mapi merata bila nak khatam kitab ni. Ya. Sendawa. Tak sengaja tak apa, tak batal. Tak perlu sujud sahwi. Sendawa tidak membatalkan solat dan tidak perlu sujud sahwi. Dia macam penyakit lah, macam batuk pun tak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau ada ketaksiran dari kita, macam melata, makan celah gigi begitu, sikit-sikit lah. Kalau makan banyak memang batal. Betul. Untuk elak dari kentut sendawa. Tak tahulah kalau dia terkeluar sendiri sendawa tu, itu tidak membatalkan solat. Walaupun terbunyi tak sengaja. Kadang-kadang dia bunyi. Dia ada huruf-huruf yang keluar tu tidak disengajakan, tak batal dan tak perlu kepada sujud sahwi. Minum kopi. Ya. Keluar dari dalam. Kan rasa kopi. Rasa tak apa. Dah kumuk dah tadi, rasa tak apa. Dia tak ada ain, dia tak ada sesuatu, dia cuma tinggal rasa. Tak ada masalah. Macam kita gosok gigi ada rasa dia. Tak ada masalah. Kita minum manis ada rasa-rasa manis, tak apa. Jangan ada sesuatu rasa, tak apa. Kita dah gosok gigi, kita dah kumuk dah, ada lagi tinggal rasa, tak apa. Tak ada masalah. Kalau ada kopi lagi hitam tu tak boleh lah. Rasa dia saja, tak ada masalah. Boleh tak? Okey. Ya. Ya. Kita sembahyang seorang diri, baca iftitah, baca Fatihah, kemudian memang kena baca. Dia baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rasa macam tak baca. Dah baca qul huwallahu tu teringat, baca dah gini. Kita tak rokok lagi kan? Tak rokok lagi, memang kena baca. Ya, memang kena baca. Itu kaedah lain, dia kena mengaji kaedah fiqh. Dia fiqh ni dia luas. Masalah manusia la yatanaha, tak ada had. Masalah. Fiqh ni itulah dia terhad. Kalau kita terbaik itu je lah. Bila mengaji kaedah fiqh, masalah tak terhad, dalil terhad. Quran duk 30 juzuk tu lah, walaupun maju mana pun. Hadis pun itu je lah, sunan yang 6 kitab hadis tu. Dalil terhad, masalah tak terhad. Jadi ada satu penyelesaian dia, kena belajar usul fiqh ataupun kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh, masalah macam ni dia masuk dalam kaedah al-aslul adam. Asal belum. Bila kita ragu-ragu, baca Fatihah kah belum? Mesti ada perkataan belum. Jawabnya belum baca. Untuk memuaskan hati kita kena baca. Jangan rokok. Asalnya belum. Gitulah terjemahan dia. Al-aslu adam. Asalnya belum. Belum buat lah. Belum buat. Kecuali dah selesai semayang, bagi salam semua, itu lain. Keraguan setelah selesai sesuatu ibadat tidak memberi efek.
Dah bagi salam semua, aku fikir aku tadi baca Fatihah dah rakaat pertama. Alah, baru nak fikir. Itu jangan layan lah. Ini masih dalam salat. Baca ke tak baca? Jawabnya tidak baca. Mungkinlah Allah Maha mengetahui kita baca, tapi problem ni penyelesaian dia macam tu. Bila sudah baca atau belum baca, jawabnya belum baca. Ilmu kita tak menjangkau ilmu Allah Ta'ala lah, Allah yang tahu. Jadi cara penyelesaian macam tu untuk semua orang. Belum baca. Baik. Hadis ke-10. Oh, panjang no. Ya. Berhenti ya. Okey. Sekarang kita berhenti no. Rehat. Nanti sambung pula. Masa sambung balik bila? Ya. 2:30. Elok lah kena berhenti ya. Kita ada masa rehat lah. Okey, kita tangguhkan dulu perbahasan ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.